Ikan yang pertama membawa erti untuk selamanya. Wati, kau tahu aku benar-benar mencintaimu, Wati. Jadi kau berikanlah account number dan juga nama penuh kau, juga TAC, Wati. Apa pula Wati nak jawab? Sabarlah. Awi, biar ku pasrah dengan segalanya. Kau tahu, Awi, aku sekarang ni sejak melihat rancangan di saluran berita RTM by Freeview 123 dan juga di saluran TV1, aku sudah tidak mempercayai semua scammers termasuk kau, kau Wati, kau Awi. Kau tahu apa nama program itu? Pastikan sahih. Dah tukar pula suara Wati. Kenapa pula suara Wati bertukar? Ya, terima kasih buat semua penonton. Pastikan sahih edisi khas untuk Selamat Pagi Malaysia. Bersama dengan saya Nadine Nordin yang akan kembali untuk membawakan berita-berita yang tidak benar tersebar di media sosial. Ini yang perlu kita tepis jauh-jauh, ya. Okey, dah cukuplah tu tempat Wati. Wati, sila alihkan kerusi. Ingat tak zaman sekolah kan cikgu paling pantang kalau kita serit kan. Jangan dia kata apa, "Hei, kursi tu angkat, jangan serit." Okey, kita letak sini. Wati duduk diam-diam sini ya, Wati. Okey, baik. Seperti biasa, saya akan bawakan kepada anda penafian. Apakah penafian pada hari ini yang anda sebarkan perlu kita nafikan? Ya, inilah dia daripada Pasukan Respon Pantas KKM pada 10 malam hari semalam. Okey, ini dia Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sabah menafikan dakwaan seramai 14 orang daripada kluster tabligh yang kini dikuarantin di Kompleks Sukan Ranau telah mengunjungi beberapa lokasi termasuk kedai runcit, Radagong Ranau dan menjangkiti pemilik kedai runcit berkenaan yang kini positif COVID-19 dan dirawat Hospital Queen Elizabeth Sabah. Ini dia tidak benar, ya, jangan percaya. Majlis Daerah Kuala Selangor MDKS menafikan juga dakwaan ia mengenakan bayaran untuk proses sanitasi awam sepanjang tempoh PKP dan menjelaskan MDKS tidak melantik agensi swasta, NGO atau individu bagi menjalankan kerja-kerja sanitasi awam di daerah tersebut. Dan seterusnya, apa kita nak bawakan kepada anda? Tadi saya dah baca penafian. Ini kita nak pergi lebih mendalam penjelasannya supaya anda faham dengan mudah. Boleh, ya, gelak-gelak juga. Tapi kita kena tahu mana satu beza antara berita benar dan juga berita palsu. Ini dia. Tiada kemasukan besar-besaran rakyat Malaysia dari Singapura. Hari itu kita dah dengar juga berita seumpama ini. Masih lagi ada yang percaya. Mana rakyat besar-besaran rakyat Malaysia dari Singapura? Ini penerangannya. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan berlaku kemasukan besar-besaran rakyat Malaysia dari Singapura. Jelasnya, purata kemasukan rakyat Malaysia dari Republik itu hanya kira-kira 400 orang sahaja setiap hari sejak 4 hari lalu. Katanya, bagaimanapun kerajaan sentiasa bersiap sedia dengan kemungkinan kemasukan besar-besaran. Dalam pada itu, beliau berkata individu yang kembali ke negara ini melalui pintu masuk di Johor diwajibkan menjalani kuarantin di pusat kuarantin seperti diumumkan sebelum ini. Tidak pasti, jangan kongsi. Hentikan spekulasi, hapuskan, ya, berita tidak pasti. Pandai. Dan seterusnya kita ada wabak COVID-19 di daerah Ranau bukan berpunca daripada 14 individu kluster tabligh. Ramai yang cakap puncanya daripada kluster tabligh. Tidak. Antara kandungan mesej dia dikata apa? Puncak wabak adalah daripada kluster tabligh. 14 orang kluster tabligh memilih jalan Pahu Radagong untuk mengelak. Dipercayai kumpulan tabligh tersebut telah berhenti di beberapa tempat untuk membeli di daerah Ranau. Ini saja buat-buat orang Ranau panik. Jangan, kesian sahabat-sahabat saya yang dia ada di sana kan. Orang-orang Sabah jangan percaya, ya. Dan menurut kenyataan media, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS ingin memaklumkan mesej tular dalam jaringan sosial WhatsApp dan Facebook yang menjadi persoalan di daerah Ranau. Pihak JKNS, jangan salah, ni pagi ni begitulah tu, rabun dah pakai dah, mata kadang tak nampak kan. JKNS ingin memaklumkan bahawa maklumat tular ini tidak benar sama sekali. Bagaimana dapatkan kebenaran mengenai maklumat ini? Anda boleh terus pergi ke Facebook rasmi Pengarah Kesihatan Negeri Sabah. Dan seterusnya kita ada
dakwaan senarai 8 kampung di daerah Keningau yang mempunyai rekod positif COVID-19 dan PUI adalah tidak benar. Dia siap menyatakan nama-nama kampung ini, ya, kesian. Bagi penduduk kampung ini, jangan rasa cemas ataupun panik kerana ini adalah palsu. Terang-terang kami bawakan kepada anda, ini adalah berita palsu yang mananya mesej ini disebarkan kepada rakan-rakan sekeliling. Ya, senarai kampung yang ada iaitu kes positif COVID-19 ini yang maklumat palsu lah, ya. Dia senaraikan antara kampung-kampungnya termasuklah Kampung Batu 27, Jalan Tenom. Ayo Tenom, teh dengan kopi kat sana sedap tu. Janganlah, kesian orang-orang sana. Perumahan rumah murah iaitu JKR, Taman Palma juga ini adalah palsu. Menurut kenyataan media Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS ingin memaklumkan mesej yang tular dalam jaringan sosial WhatsApp dan Facebook yang menjadi persoalan di daerah Keningau. Pihak JKNS ingin memaklumkan bahawa maklumat tular ini adalah tidak benar. Tak pasti, jangan kongsi. Ini kalau nak tahu perkembangan terkini mengenai COVID-19, bagaimana? Saya dah war-warkan minggu lepas kita ada My Sejahtera. Minggu lepas apa tengok double and lupa lagi. Baru-baru ni lah, hari Senin kan saya kongsikan My Sejahtera. Nanti pengacara-pengacara SPM akan kongsikan dengan lebih jelas. Tadi awal-awal tadi dah kongsikan. Jadi kepada anda, muat turun untuk mendapatkan info-info terkini mengenai COVID-19. Baik, seterusnya lagi kita teruskan. Tiada sebarang aktiviti perniagaan warga asing di tapak parkir Pasar Borong, Kuala Lumpur. Tengoklah, katanya gambar ni orang-orang asing yang berniaga dekat tapak tu, ya, tapak Borong Kuala Lumpur ni kan. Menurut kenyataan media Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL merujuk kepada laporan pada 18 April 2020 berkenaan sekumpulan warga asing yang dilihat bebas berniaga di kawasan parkir Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan DBKL ingin menjelaskan bahawa tiada sebarang aktiviti perniagaan yang melibatkan warga asing di kawasan parkir PBKL dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti yang disiarkan. Warga asing tersebut merupakan pekerja yang sedang menjalankan aktiviti pemunggahan barang untuk dibawa ke premis perniagaan di PBKL. DBKL menjalankan pemantauan dan operasi di kawasan tersebut pada setiap hari memastikan tiada aktiviti jual beli yang melibatkan warga asing dilakukan, ya. Dan ini pula apa lagi kita nak bagikan kepada anda, waspada dan waspada. Sindiket penipuan yang melibatkan pakej rangsangan dan bantuan oleh BNM dan industri kewangan semasa penularan wabak COVID-19. Ini menjadi tular, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memanglah ini menjadi punca kepada kita semua. Menurut kenyataan bersama Persatuan Bank dalam Malaysia ABM dan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia AIBIM, mereka berkata penipuan tersebut menggunakan helah ingin memudahkan bantuan kewangan atau membantu menyediakan permohonan pinjaman serta mendapatkan pembiayaan yang melibatkan pakej rangsangan dan langkah bantuan khas seperti kemudahan bantuan khas SRF yang diumumkan BNM dan institusi kewangan. Pihaknya ingin menegaskan bahawa institusi kewangan dan atau bank tidak melantik atau berurusan dengan pihak ketiga atau ejen untuk proses mendapatkan pinjaman. Jadi jangan percaya mereka semua ni nak apa? Nak ambil kesempatan pada kita dengan mewujudkan katanya nak membantu. Bukan nak membantu, orang kata apa, jangan jadi HANTU. Bacalah sendiri. Okey, baik, kita berehat seketika. Saya akan kembali selepas ini dengan info-info terkini khas buat anda semua. Pastikan sahih, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Ku mengharapkan Ramadan kali ini. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, terima kasih buat semua. Ya Allah, alhamdulillah kita nak dekat dah berapa hari lagi. InsyaAllah 2 hari lagi kita nak menyambut bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Tak adalah sikit rindu dekat mak dengan ayah. Time PKP sebelum tu tak nak balik kan. Okey. Sekarang ni kita nak ucapkan tahniah, ribuan tahniah kepada siapa? Ya, tahniah atas pelantikan yang berbahagia Datuk Dr. Yusof bin Ismail sebagai Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu berkuat kuasa pada hari ini 22 April 2020. Inilah dia, kita nak baca ni sikit apa dia pengalaman dia. Yang Berhormat Dato' Dr. Yusof bin Ismail, 58 tahun, berkelulusan ijazah sarjana muda ekonomi dari Universiti Malaya, ijazah sarjana pembangunan ekonomi dari Williams College di Amerika Syarikat dan Doktor Falsafah Pembangunan Komunikasi dari Universiti Putra Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 32 tahun. Ya Allah, seusia saya. Mana saya wek-wek dia terus dah, maknanya hebat sumbangan dia kan. 32 tahun dengan jawatan pertama yang disandang iaitu sebagai penolong setiausaha bahagian ekonomi di Kementerian Kewangan pada 12 Januari 1988. Tahun saya lahir. Okey, tak ada kena-mengena. Okey, baik, inilah dia ucapkan tahniah. Baik, dan seterusnya apa kita nak kongsikan? Kita selak lagi. Oi, tak sampai inilah. Kalau kurang ketinggian kan, kesian. Hafiz senang je nak buka. Okey, pasukan respon pantas telah jelaskan 205 berita palsu. Ya Allah, banyaknya lah berita palsu ni, makin menjadi pula ya. Dan berita palsu yang dijelaskan oleh PRP ialah berita-berita atau hebahan-hebahan yang melibatkan perkara seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Bantuan Prihatin Nasional BPN, Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan hal-hal berhubung pandemik COVID-19 yang menjadi topik perbincangan dalam kalangan masyarakat. PRP dianggotai oleh kaki tangan Jabatan Agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN. Pasukan ini yang telah ditubuhkan pada 16 Mac yang lalu akan bekerja sepanjang PKP berkuasa. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan semuanya. Kita sepatutnya rakyat Malaysia ni, walaupun saya faham ada kita yang mula dah rasa tertekan duduk di rumah, tapi peranan kita kena lakukan iaitu jaga jarak sosial, stay at home dan apa dah lagi. Kalau nak pergi keluar tu hanya perkara-perkara yang penting saja. Baik, kita intai lagi. Tak sampai sokmo. Okey ni. Awas, kerugian akibat penipuan penjualan topeng muka mencecah 4.2 juta ringgit. Ya Allah, ni pun jumlah yang banyak. Untungnya dia kita memanglah kita ni niat kita nak baik, nak bantu sama kita dan juga nak perlukan memang topeng muka ni. Tapi penipuan dia, tengok jumlah keseluruhan dia 4.2 juta ringgit, bukan sedikit dia. Kalau pencen dianggarkan seorang tu 2 juta cukup. Kalau 4 juta ni cukup untuk pencen ni. Alhamdulillah, orang ramai diminta berwaspada. Hati-hati buat semua, jangan terpedaya. Baik, kita sebelah ini ada lagi tata cara. Tata cara apa? Tata cara mengadakan sebarang aktiviti kerja amal semasa semasa tempoh Perintah Kawalan. Sekarang kita dah tahap ramai-ramai, jangan guna fasa, kita guna apa? Tahap 3. Okey, Pertubuhan dan Badan Bukan Kerajaan NGO yang mendapatkan kebenaran Majlis Keselamatan Negara MKN, maklumkan Balai Polis Berdekatan PDRM, agihan sumbangan oleh JKM, Rela, APM dan wakil NGO. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa khas oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Okey, lagi-lagi kita intai lagi. Ambil tahu, kita perlu jadi insan yang ambil tahu. Hentikan penyebaran berita palsu. Apakah yang akan berlaku sekiranya anda sebar berita palsu? Anda akan jadi rambut palsu. Bukan. Anda boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Denda maksimum RM50,000. Ya Allah, duit raya dah hilang separuh. Penjara tidak melebihi 1 tahun dan juga denda selanjutnya setiap hari apabila disabitkan kesalahan RM1,000. Hui, banyaknya duit. Kalau tak nak kena bayar ni, jadi jangan sebarkan berita palsu. Ni sebelum tu saya nak main ni, ramai yang cakapkan mananya double N, myclick.rtm.gov.my. Tak jumpa, saya jumpa di sini. Tengok. Kalau nak tengok siaran saya, jambul saya yang kurang menjadi, di sini berita RTM. Senang saja. Ini boleh tengok siaran kami di sini. Tengok ada ke tak? Tengok ada betul.
Tang. Memang betul kan? Kalau di phone pula atau di telefon pintar anda, muat saja aplikasi RTM Mobile ke telefon pintar anda melalui aplikasi Google Play atau App Store. Mudah saja. Okey, sekarang ni, lepas ni kita nak kembali bersama dengan siapa? Sudah semestinya Munawar Azmi dan juga Mac. Tapi sebelum tu, ada lagi lah kita nak boleh kongsikan tengok ni. Dah cukup lah tengok muka ni sendiri kan. Ini kita ada jadual. Jadual ni jangan lupa jadual rancangan. Adik-adik PMR, PMR pula UPSR, PT3 tak ada PMR dah, abang double N. Kita orang dah PT3 ya. Okey, pada adik-adik jangan seronok sangat tak ada UPSR, tak ada PT3 ya. Kita ada rancangan khas buat anda semua melalui saluran TV RTM iaitu TV OK. Ada apa rancangannya pada 22 April hari ini? Kita ada pada pukul 9 pagi hingga 9.55 pagi. Dah lopeh dah sempat sekarang ni. Tapi jangan risau. Tengah hari ada lagi. Ada kata siap gelak lagi kan. Dah lepas dah BN. Ada lagi. 1 tengah hari hingga 1.55 tengah hari. Iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tahun 5. Adik-adik tahun 5 bolehlah sediakan ya. Ambillah sedikit ilmu-ilmu ini untuk disematkan di dada supaya jadi bijak, lebih bijak daripada double N. Insya-Allah. Baik, sekarang ni saya sebenarnya dah lama tak dengar Mac dulu selalu buat pick up line kan. Sekarang ni dah tak nak. Kenapa Mac? Dua-dua orang ya. Orang apa? Orang Sarawak. Oh, ya memang nang orang Sarawak ni nang kacak. Dua-duanya nang kacak. Apa kata ya? Minta si Mac buat pick up line guna bahasa Sarawak. Lagi cantik. Okey, musik pasti apa yang orang Sarawak? Iboh kongsi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita tidak pasti. Sampai di situ saja. Insya-Allah kita jumpa pada pukul 2.15 petang. Assalamualaikum.